Jangan lupa like video saya, subscribe dan share. Hai, video kali ini saya akan berkongsi tentang PBD, iaitu Pentaksiran Bilik Darjah. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan pentafsiran holistik yang terdiri daripada dua kategori, iaitu akademik dan bukan akademik. Bagi kategori akademik terdiri daripada dua komponen, iaitu pentafsiran pusat dan pentafsiran sekolah. Pentafsiran sekolah telah dikenali sebagai Pentaksiran Bilik Darjah atau PBD mulai hujung tahun 2016. PBD mengekalkan semua konsep pentafsiran sekolah dan melibatkan penentuan tahap penguasaan murid dalam setiap mata pelajaran. Tahap penguasaan murid dinyatakan dalam standard prestasi seperti terdapat dalam dokumen standard kurikulum pentaksiran atau DSKP. Apa itu PBD? PBD merupakan proses berterusan dan sesi PDP bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid terhadap matlamat kurikulum yang dihasratkan. PBD melibatkan proses pengumpulan dan menganalisis maklumat serta membuat refleksi yang berterusan terhadap PDP dalam membuat pertimbangan secara konsisten ke arah menambah baik PDP tersebut. Maklumat yang diperoleh dari pentafsiran digunakan untuk membantu pihak sekolah dan ibu bapa untuk merancang tindakan susulan ke arah menambah baik penguasaan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. PBD melibatkan pentafsiran untuk pembelajaran, pentafsiran sebagai pembelajaran dan pentafsiran tentang pembelajaran. Pentafsiran untuk pembelajaran dirujuk sebagai pentafsiran formatif, merupakan sebahagian daripada proses PDP. Maklumat yang diperoleh daripada pentafsiran ini boleh digunakan untuk merancang strategi atau langkah seterusnya dalam pengajaran ke arah meningkatkan pembelajaran murid dan tahap penguasaan mereka. Pentafsiran sebagai pembelajaran berlaku apabila murid membuat refleksi dan menilai perkembangan pembelajaran masing-masing. Ini membolehkan mereka memahami tujuan mereka belajar dan menyedari apa yang mereka patut lakukan bagi menguasai sesuatu objektif pembelajaran. Pentafsiran tentang pembelajaran berlaku pada akhir satu tempoh tajuk atau bidang pembelajaran. Maklumat dan data daripada pentafsiran sumatif ini juga boleh menjadi petunjuk asas kepada pencapaian murid terhadap satu tajuk sebelum beralih kepada tajuk atau pelajaran seterusnya. Melalui PBD, guru dapat mengesan pengetahuan sedia ada murid, perkembangan murid serta mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pelajaran dari masa ke semasa. Melalui PBD, guru mengetahui kebesaran PDP, lalu merancang, mengubah suai dan menambah baik kaedah PDP serta menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Kebaikan PBD kepada murid pula, murid dapat mengesan perkembangan diri serta mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran, seterusnya cuba meningkatkan pencapaian pembelajaran. Terdapat 9 ciri utama PBD. Pertama, ianya dirancang oleh guru untuk menilai muridnya sendiri. Ciri kedua adalah bersistem, di mana guru merancang PDP, menentukan instrumen, melaksanakan PDP dan pentafsiran, merekod, menganalisis, mengambil tindakan susulan serta membuat laporan. Ciri ketiga adalah pentafsiran dilaksanakan secara formatif dan sumatif. Ianya berjalan secara berterusan bagi mengesan perkembangan, kemajuan dan penguasaan murid. Ciri seterusnya adalah pentafsiran PBD menggunakan pelbagai kaedah seperti pemerhatian, lisan dan penulisan. PBD juga dilaksanakan berasaskan kriteria menilai penguasaan berdasarkan standard kandungan, standard pembelajaran, standard prestasi dan tahap penguasaan yang ditetapkan. PBD juga menekankan perkembangan individu berdasarkan kemampuan individu dan bukan untuk membandingkan antara individu. PBD digunakan untuk mengesan perkembangan pembelajaran secara menyeluruh, iaitu aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Data PBD boleh digunakan bagi mengambil tindakan susulan
untuk mengatasi kelemahan pembelajaran serta meningkatkan kekuatan pembelajaran. PBD juga menggalakkan pentafsiran kendiri dan pentafsiran rakan sebaya bagi melatih murid mentafsir kemajuan mereka secara berterusan. Dalam melaksanakan PBD, terdapat dua perkara penting yang perlu diambil kira, iaitu tahap penguasaan dan standard prestasi. Tahap penguasaan merupakan aras penguasaan pelajar bagi rujukan pencapaian murid setiap mata pelajaran. Guru perlu menyelesaikan PDP bagi satu kelompok bidang, tema atau kemahiran dalam standard kandungan dan standard pembelajaran sebelum menentukan tahap penguasaan murid. Standard prestasi pula satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap penguasaan yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara telah dikuasai oleh murid. DSKP bagi setiap mata pelajaran mengandungi lajur standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Guru hendaklah menentukan tahap penguasaan keseluruhan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, tanggungjawab profesional dan input murid serta perbincangan dengan rakan sejawat dalam mata pelajaran yang sama. Berikut merupakan contoh DSKP sejarah di mana terdapat standard kandungan, standard pembelajaran, standard prestasi. DSKP merupakan rujukan utama dalam guru melaksanakan PBD. Berikut merupakan template pelaporan PBD. Pertimbangan proporsional merupakan elemen yang amat penting memandangkan PBD dilaksanakan oleh guru. Pertimbangan proporsional memerlukan guru membuat keputusan secara beretika dan bertanggungjawab mengenai tahap penguasaan murid berdasarkan analisis dan rumusan maklumat terhadap pembelajaran. Guru juga perlu sentiasa mengikuti perkembangan tentang bidang atau disiplin ilmu, pedagogi serta pentafsiran melalui pembacaan dan pembincangan secara profesional dengan rakan pendidik lain untuk meningkatkan kompetensi dalam membuat pertimbangan profesional. Terdapat 4 elemen utama dalam melaksanakan pertimbangan proporsional. Guru perlu berpengetahuan luas dalam mata pelajaran yang diajar serta menggunakan pengalaman mengajar dalam interaksi dengan murid. Guru melaksanakan pentafsiran secara bertanggungjawab dan beretika berdasarkan pengetahuan serta bersikap adil, telus, sistematik dan holistik. Guru juga perlu menganalisa dan buat pertimbangan berdasarkan hasil kerja murid. Antara perkara lain yang perlu diambil kira dalam melaksanakan pertimbangan proporsional adalah asrat kurikulum, tujuan pentafsiran serta guru memberi peluang yang adil dan masa yang cukup kepada murid untuk menunjukkan apa yang mereka telah pelajari. Guru perlu menggunakan pelbagai kaedah pentafsiran serta mewujudkan suasana yang menyeronokkan tanpa tekanan semasa melakukan PBD. Guru seharusnya bersikap terbuka dan profesional. Sikap terbuka dan profesional ini mencerminkan sikap amanah guru. Elemen seterusnya, moderasi. Moderasi penting bagi mengurangkan jurang pertimbangan proporsional antara seorang guru dengan guru yang lain. Moderasi juga adalah untuk memastikan kesahan dan kesakmaan dalam pertimbangan proporsional dan pentafsiran yang dilakukan. Perkara yang dimoderasikan termasuk aspek penentuan kaedah pentafsiran, instrumen pentafsiran, pertimbangan proporsional dan penentuan tahap penguasaan. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana PBD dilaksanakan. Pertama, guru perlu merancang PDP dan kaedah pentafsiran dengan memahami kandungan setiap tajuk dalam DSKP serta menentukan objektif pembelajaran serta mengenal pasti kaedah pentafsiran yang sesuai. Seterusnya, guru menentukan kaedah pentafsiran sama ada pentafsiran secara lisan, secara bertulis ataupun pemerhatian. Pentafsiran boleh dilakukan secara serentak kepada tiga-tiga kaedah tersebut. Setiap pentafsiran perlulah direkod dan dianalisa bagi mengetahui tahap pencapaian murid. Semasa menjalankan pentafsiran, guru boleh mengenal pasti murid yang belum atau telah menguasai
pelajaran. Seterusnya, guru boleh menjalankan tindakan susulan. Langkah seterusnya, guru membuat pelaporan di mana melalui pelaporan ibu bapa dapat memantau perkembangan pembelajaran dan tahap penguasaan anak mereka. Penjaminan kualiti PBD adalah tanggungjawab sekolah. Penjaminan kualiti PBD di peringkat sekolah diperlukan bagi memastikan kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pentafsiran dalam bilik darjah. Penjaminan kualiti PBD ini melibatkan pementoran, pemantauan, penyelarasan dan pengesanan. Antara pihak yang bertanggungjawab dalam penjaminan kualiti PBD di sekolah adalah GKMP dan Ketua Panitia. GKMP dan KP perlu memahami konsep, pelaksanaan dan kepentingan PBD. GKMP dan KP perlu memimpin dan membimbing guru melaksanakan PBD dengan mengadakan mesyuarat penyelarasan serta PLC. Guru mata pelajaran merupakan pelaksana dan memainkan peranan utama dalam PBD. Setiap guru perlu memahami konsep, melaksanakan PBD, merekod dan buat catatan PBD. Guru perlu menggunakan pelbagai kaedah pentafsiran agar sesuai dengan aras keupayaan murid serta pentafsiran dilakukan secara adil dan saksama. Guru juga perlu memaklumkan kepada murid aspek yang hendak ditafsir serta tahap penguasaan yang diperoleh. Guru juga perlu memberi peluang kepada murid yang ingin ditafsir semula. Oleh kerana guru memainkan peranan utama dalam PBD, maka guru perlu menghadiri sesi PLC dengan rakan guru untuk mendapat input dan perkongsian profesional tentang PDP. Video ini berpandukan Panduan Pelaksanaan Pentafsiran Bilik Darjah ataupun PBD yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Semoga video ini memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih.